Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wan Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap menteri-menteri, ketua-ketua delegasi dari negara-negara ASEAN dan rakan-rakan dialog serta Setiausaha Agong ASEAN yang berada di negara ini bagi menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Telekomunikasi dan IT ASEAN kali ke-16. Juga berangkat Paduka Ananda ke bawah Dunia Maha Mulia, Dulia Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Dunia Maha Mulia berkenan menerima menghadap menteri-menteri, ketua-ketua delegasi dari negara-negara ASEAN dan rakan-rakan dialog serta Setiausaha Agong ASEAN. Yang berhormat SCM Prajian Juntong, Timbalan Perdana Menteri dan Pemangku Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand. Yang berhormat Tram Iktek, Menteri Pos dan Telekomunikasi Kemboja. Yang berhormat Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Teknologi Maklumat Republik Indonesia. Yang berhormat Dr. Tan Samai Komasit, Menteri Pos dan Telekomunikasi Republik Rakyat Lao. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Yang berhormat Rodolfo A. Salalima, Setiausaha Teknologi dan Info Komunikasi Republik Filipina. Yang berhormat Dr. Yaakob Ibrahim, Menteri Komunikasi dan Penerangan Republik Singapura. Yang berhormat Lee Long Min, Setiausaha Agong ASEAN. Yang berhormat Jiro Akama, Menteri Negara bagi Hal Ehwal Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun. Tuan Yang Terutama U Yo Myo, Timbalan Menteri Pengangkutan dan Komunikasi Republik Kesatuan Myanmar. Tuan Yang Terutama Nguyen Tan Hong, Timbalan Menteri Penerangan dan Komunikasi Republik Sosialis Vietnam. Dan Tuan Yang Terutama Chen Sao Siong, Timbalan Menteri Industri dan Teknologi Maklumat Republik Rakyat China. Hadir di majlis menghadap ini yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Mustafa bin Haji Sirat, Menteri Perhubungan selaku pengerusi mesyuarat ke-16 ASEAN Telmin. Juga hadir Awang Haji Azhar bin Haji Ahmad, Setiausaha Tetap di Kementerian Perhubungan. Ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan menerima menghadap Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara bagi Kerajaan Malaysia yang mengadakan lawatan kerja ke negara ini selama 2 hari. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis menghadap ke bawah Dunia Maha Mulia dan Yang Berbahagia membincangkan antara lain hubungan dua hala di antara Brunei Darussalam dan Malaysia termasuk perkembangan terkini mengenai lebuh raya Pan Borneo. Di majlis menghadap ini Yang Berbahagia disertai oleh Tuan Yang Terutama Datuk Gulam Jelani bin Khani Zaman, Pesuruh Jatinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam beserta pegawai-pegawai kanan Kerajaan Malaysia. Juga hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Pekerma Dewa Datuk Seri Setia Lim Jock Seng, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kedua. Pengalaman hidup yang perit dan tanpa hala tuju telah mengubah hidup seorang insan untuk kembali ke pangkal jalan dan berubah menjadi insan yang berguna. Kisah hidup ini menjadi intipati sketsa Amirah 3 oleh kumpulan dari Sekolah Persediaan Arab Temburong yang memenangi peraduan Masrahiyah Arabiah atau sketsa dalam bahasa Arab peringkat akhir negara kali ke-7. Peraduan Masrahiyah Arabiah merupakan kegiatan tahunan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badrudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Peraduan antara lain bertujuan membiasakan dan membudayakan para pelajar untuk bertutur bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi serta memperkasa penggunaannya di peringkat persekolahan.
Jemaah Menteri Telekomunikasi dan Teknologi Maklumat Telmin ASEAN yang bermesyuarat di Bandar Seri Begawan berpuas hati tentang perkembangan set penanda arasan prestasi utama untuk memudah cara pemantauan impak langkah-langkah yang dilaksanakan di bawah Pelan Indo-ICT ASEAN AIM 2020. Para menteri tersebut juga mengalu-alukan kemajuan yang dibuat pada tahun pertama pelaksanaan AIM 2020 yang menyediakan asas kokoh dalam memacu ASEAN ke arah ekonomi berteraskan digital. Rasa puas hati menteri-menteri berkenaan terkandung dalam penyataan media bersama yang dihuraikan oleh Menteri Perhubungan selaku pengerusi Mesyuarat Telmin ASEAN ke-16 dan mesyuarat berkaitan. Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Mustafa bin Haji Sirat juga bercakap mengenai beberapa inisiatif dan program yang telah dipersetujui untuk dilaksanakan di bawah dasar-dasar ICT dan pembaikan kesaling hubungan. This includes in particular the development of an ASEAN framework on international mobile roaming to realize the benefit of an affordable access to international mobile roaming services within the connected ASEAN community. We appreciated the recommendation from the data demand study on a roadmap to increase broadband capacity in ASEAN. This provides strategic guidance in developing policies that enable the improvement of national broadband capacity across ASEAN. Again, this is in line with the growth and digitally enabled ASEAN community vision. Keselamatan cyber dan teknologi yang baharu adalah antara isu yang dibincangkan semasa mesyuarat yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa berangkas itu. Semasa menjelaskan kepada media tempatan yang menimbulkan isu-isu tersebut, Menteri Bagi Komunikasi dan Penerangan Republik Singapura berkata negara-negara anggota ASEAN terus mengukuhkan kerjasama mereka dengan meneroka pelbagai mekanisme bersama rakan-rakan kongsi. Cert-to-cert training program that we have done, exercises will continue. There was some discussion. Yang Berhormat Dr. Yaakob Ibrahim menjelaskan pada peringkat ASEAN, program latihan yang telah dilaksanakan akan diteruskan. Menurutnya, perbincangan akan diadakan mengenai cara untuk meluaskan lagi program latihan seumpamanya kerana ia juga merupakan platform bagi para pegawai ASEAN mengembangkan kemahiran untuk pemahaman yang lebih baik. Seperti yang dibincangkan semasa mesyuarat, keselamatan cyber adalah ancaman tanpa sempadan. Hubungan persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura terus erat dalam pelbagai bidang, antaranya penyiaran. Malam tadi berlangsung persembahan Rhapsody 2016 yang bertemakan Muzik Merentas Sempadan. Rhapsody diadakan di Dewan Teater Bangunan Jabatan Perdana Menteri. Terdahulu diadakan pertukaran cenderamata antara Yang Berhormat Pehin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Tuan Yang Terutama Dr. Yaakob Ibrahim, Menteri Komunikasi dan Penerangan Republik Singapura. Majlis diikuti dengan pertukaran cenderamata antara Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Bungsu, Pengarah Radio Televisyen Brunei dan Encik Sean Seo, Ketua Pegawai Eksekutif Mediacorp. Juga hadir Awang Haji Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Inos, Setiausaha Tetap Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri. Persembahan Rhapsody ini menggabungkan para pemuzik, penyanyi, penari dan pengacara terkemuka dari kedua-dua buah negara. Ia bertujuan memperlihatkan perpaduan dan persefahaman antara kedua-dua buah negara di bawah memorandum persefahaman penyiaran yang kini sudah memasuki tahun ke-26. Rhapsody merupakan rancangan hiburan terbitan bersama Radio Televisyen Brunei RTB dan Mediacorp Singapura. Galeri Pameran Sejarah Brunei yang baharu merupakan salah satu usaha pusat sejarah Brunei ke arah menambah baik dan menambah nilai galeri-galeri pameran yang sedia ada supaya lebih berinformasi, menarik dan menyeronokkan. Dua buah galeri yang baharu itu ialah Galeri Sejarah Brunei Tua dan Galeri Era Kegemilangan Brunei. Majlis Perasmian Galeri Pameran Sejarah Brunei dan program Mendekati Sejarah serta mengenali Arkib 2016 diadakan kemarin.
Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Galeri Pameran Sejarah Brunei dibuka untuk kunjungan orang ramai dari hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 8.30 pagi hingga 4.15 petang. Manakala pada hari Jumaat, galeri dibuka dari pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2 petang hingga 4.30 petang. Bersempena dengan program Bandarku Ceria, galeri dibuka dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Perasmian Galeri Pameran Sejarah Brunei ini adalah bertepatan dengan pengisytiharan Bandar Sri Begawan sebagai ASEAN City of Culture 2016-2017. Galeri Sejarah Brunei Tua antara lain menggambarkan sejarah Brunei awal dan batu tarsilah. Manakala Galeri Era Kegemilangan Brunei mengetengahkan sejarah penemuan laluan pengembara ke Asia Tenggara dan kampung air sebagai pusat pemerintahan. Harapan kami di sini supaya objektif dan tujuan kami untuk mengadakan perasmian galeri ini dan juga program mendekati sejarah dan mengenali arsip ini sampai kepada orang ramai dan orang ramai mengetahui tentang perkara tersebutlah. Sementara program mendekati sejarah dan mengenali arsip 2016 diadakan selama 5 hari mulai kemarin. Beberapa aktiviti diadakan dalam program tersebut, antaranya siri ceramah dan kuis sejarah. Program merupakan anjuran Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Arsip Negara, Jabatan Museum Brunei. Untuk mencapai hasrat wawasan Brunei 2035 iaitu mempunyai kualiti hidup yang tinggi, setiap masyarakat perlu membina satu hubungan bagi memastikan kesihatan itu adalah tanggungjawab semua. Setiap individu dan masyarakat, sektor awam dan sektor swasta dan satu generasi ke generasi yang lain adalah bertanggungjawab menjadikan hasrat wawasan Brunei 2035 menjadi satu kenyataan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sesi muzakarah bersama pihak-pihak berkepentingan bagi daerah Brunei dan Muara. Individu adalah bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan mereka sendiri dan perlu bekerjasama dengan pihak-pihak lain demi melahirkan rakyat yang mengamalkan model kesejahteraan, yakni wellness model. Dalam model kesejahteraan ini, kita akan menjadi lebih arif dalam menjaga kesihatan kita dengan cara yang betul, umpamanya bermula daripada permakanan kita ni, dan apa yang perlu dilakukan apabila kita ni mengidap penyakit ringan, dan bagaimana kita ni memilih untuk menjadi aktif dalam kehidupan seharian kita ni. Dengan semakin teraturnya cara menjaga kesihatan, kita akan menjadi rakyat yang lebih berdaya tahan dan produktif. Yang Berhormat juga melahirkan rasa bangga dengan adanya golongan belia di negara ini yang semakin mengambil berat akan kesejahteraan mereka melalui penjagaan permakanan, bersenam serta peningkatan jumlah usahawan muda yang menceburkan diri dalam penjualan makanan sihat melalui media sosial. Ini adalah satu petanda baik kerana kunci untuk mengawal dan mencegah penyakit tidak berjangkit, iaitu non-communicable diseases, ialah dengan menanamkan tabiat-tabiat sihat di kalangan belia kita yang mana sudah tentunya budaya sihat ini akan dilaratkan lagi ke seluruh masyarakat. Belia ini adalah mereka yang berperanan besar dalam menentukan masa depan negara kita ini, termasuklah dalam memastikan kesihatan ini adalah tanggungjawab kita ini semua dan kita ini insya-Allah dapat mencapai kualiti kehidupan yang tinggi di negara ini. Sesi muzakarah ini adalah salah satu inisiatif Kementerian Kesihatan dalam usaha pendekatan bagi mengenal pasti isu-isu yang dihadapi oleh orang ramai ke arah meningkatkan tahap perkhidmatan kesihatan dan membudayakan cara hidup yang sihat. Permuzakarahan seumpamanya diadakan bagi berkongsi maklumat dan cadangan dari pihak-pihak berkepentingan dalam menambah baik perkhidmatan demi mencapai visi dan strategi Kementerian Kesihatan. Juga hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Kesihatan dan Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara.
Sementara itu, Kementerian Kesihatan telah mengambil kira beberapa aspek dalam penyediaan perkhidmatan kepada orang ramai. Ini termasuk memperbaiki proses perkhidmatan dan mengurangkan masa menunggu. Dr. Haji Ahmad Yazid bin Haji Abdul Wahab, penguasa perubatan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, menyatakan perkara tersebut semasa ditemui pewarta RTV selepas sesi muzakarah bersama pihak-pihak berkepentingan di daerah Brunei dan Muara. Continuous process. Even if you reach a certain target pun, we will continue to improve juga. Satu, dari segi delivery. Kedua, dari segi proses satu dipendekkan. Yang ketiga, memperbaiki environment untuk pesakit. Dari mana macam salah satu simple saja, macam dari segi signage, yang mana orang kita ni yang datang berjumpa, should immediately know di mana akan pergi lah. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura mengeratkan lagi silaturahim melalui program pertukaran latihan bersama bagi pegawai-pegawai kanan kali kedua. Ia buat julung kalinya diungkapkan secara bersama oleh Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Negara Brunei Darussalam dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura. Program berakhir dengan majlis penyampaian sijil kepada para peserta. Tetamu kehormat majlis, Datuk Paduka Wang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar, Timbalan Menteri Keselamatan dan Media di Jabatan Perdana Menteri. Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Setiausaha Tetap Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri, selaku Wakil Peribadi Datuk Paduka Wang Haji Hamdan telah menyempurnakan penyampaian sijil-sijil pencapaian kepada para delegasi. Juga hadir Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan T. Raja Kumar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura. Ketua Delegasi bagi kedua-dua buah negara juga telah mengongsikan pengalaman dan pencapaian yang diperolehi semasa mengikuti program ini. 17 pegawai dari kedua-dua negara menyertai program tersebut. Sebahagian daripada program tersebut telah diadakan di Republik Singapura Brunei Darussalam. Di sepanjang program, para peserta berpeluang membuat lawatan ke agensi-agensi berkenaan bagi memahami lebih dekat lagi mengenai fungsi dan tugas setiap jabatan serta mengeratkan lagi kerjasama dan silaturahim di antara kedua-dua buah negara serta berkongsi pengalaman, amalan terbaik serta bertukar-tukar idea. Usaha keras para pelajar dan sokongan berterusan para ibu bapa dan guru sekolah Al-Falah dalam pembelajaran dan peperiksaan akhir tahun yang menghasilkan keputusan yang cemerlang dizahirkan melalui rasa kesyukuran pada majlis ihtifal atau sambutan penutupan penggal akhir tahun sekolah berkenaan. Lebih 100 orang murid tadika 3 dan lebih 50 orang pelajar tahun 6 bagi sesi pagi di Cawangan Sungai Akar dan Ban 5 menerima sijil mereka. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Juga menerima hadiah murid-murid terbaik tadika 3 tahun 1 hingga tahun 6. Peranan utama sekolah Al-Falah ialah menyebarkan syiar Islam melalui pendidikan agama supaya para pelajar menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Ahmad Al-Yudin alias Abdul Aziz bin Haji Madani. Dari berusaha untuk buat parents happy, cikgu-cikgu, untuk diri sendiri pun lah. Kalau dari belajar rajin-rajin dapat mencapai untuk cemerlang tu. 5 sampai 6 tu belajar lah puas-puas. Lepas tu sampai setiap hari lah sampai PSR buat sesuatu. Berdoa juga kau atau kepada Allah untuk sembahyang juga berdoa untuk dapat atau result cemerlang. Mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal Bersama kali ke-26 di bawah Memorandum Persefahaman di antara Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Pemerintah Republik Singapura mengenai kerjasama di bidang penerangan dan penyiaran berakhir dengan penandatanganan Letter of Undertaking di antara kedua-dua buah negara. Menandatangani bagi Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Awang Haji Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Setiausaha Tetap Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri selaku Ketua Rombongan Negara Brunei Darussalam, manakala pihak pemerintah Republik Singapura
ialah Gabriel Lim, Setiausaha Tetap Kedua Kementerian Komunikasi dan Penerangan Republik Singapura selaku Ketua Delegasi. Mesyuarat selama 2 hari itu telah membincangkan pelbagai agenda yang berhubung kait dalam bidang penerangan dan penyiaran di antara kedua belah pihak. Ia juga merupakan salah satu landasan untuk meningkatkan lagi kesaling hubungan, rangkaian dan kerjasama dua hala di antara kedua-dua buah negara. Antara yang hadir Awang Haji Muhammad Sofyan bin Haji Bungsu, pengarah Radio Televisyen Brunei, dan Awang Mawardi bin Haji Muhammad, pemangku pengarah penerangan. Awang Haji Muhammad Daud bin Haji Abdul Kadir dan Awang Muhammad Rohaidi bin Johadi masing-masing muncul juara bagi kategori dewasa dan belia dalam pertandingan membaca rawi atau berzanji bagi kategori dewasa dan belia Masjid Senegara. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Haji Harun bin Haji Junid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Melalui pertandingan seumpamanya, ia dapat mempertingkatkan lagi mutu bacaan rawi atau berzanji dengan lagu-lagu Arab yang masyhur dan menepati kehendak makhraj dan sifat huruf yang terdapat dalam buku berzanji. Kalau boleh ianya dijadikan satu projek tahunan lah bahagian Jabatan Masjid supaya kita ni dapat mencongkel bakat-bakat baru dari orang daripada remaja sampai belia. Saya syorkan supaya pihak yang berkenaan akan dapat lagi orang membuka lagi pertandingan rawian ni, kalau boleh bukan saja bagi lelaki, kalau boleh bagi perempuan juga. Ya, boleh juga mengembalikan zaman-zaman dulu orang-orang berawi, sama pendapat saya tentang belia yang mengikuti pertandingan rawian ni supaya diorang tahu macam mana kan berawian ni. Tulisan Jawi bukan hanya lambang identiti Brunei Darussalam, bahkan ia sebagai khazanah dan warisan negara yang sangat unik. Penguasaan tulisan Jawi secara kreatif dan inovatif juga mampu menyumbang ke arah pertumbuhan industri kreatif di negara ini. Bagi menyokong hasrat tersebut, pertandingan kuis Eja Jawi peringkat sekolah-sekolah rendah, menengah dan maktab senegara 2016 telah dianjurkan. Pertandingan peringkat akhir diadakan di Jabatan Penerangan. Dayang Amal Farahiyah binti Abu Bakar dari Sekolah Rendah Datuk Ratna Haji Muhammad Jaafar Kiarong memenangi pertandingan tersebut bagi peringkat sekolah rendah, manakala Dayang Rina Ashikin binti Rafin memenangi peringkat sekolah menengah. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Dr. Siti Ratna binti Haji Ahmad, pemangku timbalan Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Juga hadir Awang Roslin bin Suhaili, pemangku penolong pengarah pendidikan kurikulum Kementerian Pendidikan. Cabarannya ya macam dari 3 bahasa kan, Malay, English and then Arab. Preparation tu kebanyakannya pakai buku sastra. Saya membaca buku setiap hari di perpustakaan dengan cikgu saya untuk membimbing saya supaya lebih mengetahui pasal cara yang menukarkan ke Jawi itu, because it has techniques yang berbeza, like for English, Malay and Arab, ada banyak perbezaan. Kebersihan, kesihatan, keselamatan makanan dan persekitaran menjadi aspek utama dalam penilaian penggradean kantin dan kios pusat tingkatan 6, maktab dan sekolah-sekolah kerajaan Kementerian Pendidikan. Kriteria penilaian juga mengambil kira kebersihan makanan termasuk komponen pembekalan, penyimpanan, penyediaan, penyajian dan pengendalian makanan. 23 buah kantin daripada 21 buah sekolah di negara ini dalam kumpulan 3 dan 4 menerima sijil penggradean kantin. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sharifuddin bin Haji Muhammad Saleh, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan korporat Jabatan Sekolah-Sekolah. Penilaian penggradean kantin dapat meningkatkan lagi mutu perkhidmatan kantin dan kios sekolah dari pelbagai aspek bagi membendung penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Di samping itu, ia adalah salah satu usaha memupuk sikap positif dan bertanggungjawab dalam pengurusan dan penyediaan kantin sekolah. Kerjasama pengusaha kantin dengan komuniti sekolah adalah penting untuk mendapatkan kualiti perkhidmatan dan pengurusan yang lebih baik. Ianya adalah menjadi faktor utama dalam mencapai kecemerlangan perkhidmatan.
Para pengusaha perlu memahami mengenai pentingnya maklumat dan data tepat apabila berurusan dengan rakan-rakan perniagaan. Perkara tersebut dikongsikan semasa sesi dialog Darussalam Enterprise Dare mengenai pengumpulan data halal global GHDP. Menurut Amnah Syari, pengasas GHDP, menjadi GHDP yang pertama di dunia yang memberi faedah secara langsung kepada negara-negara dan masyarakat Islam di dunia. GHDP mainkan peranan penting dalam industri halal dunia termasuk pensijilan, perkhidmatan dan rangkaian pembekalan halal. Dialog dihadiri oleh para pengusaha tempatan dan individu yang berminat dalam industri produk halal. Dialog DARE bertindak sebagai salah satu alat untuk membantu PKS untuk meneroka pengalaman dalam bidang perniagaan. Kerana usaha meningkatkan peluang pekerjaan dalam kalangan penduduk di negara ini, Jabatan Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri akan menganjurkan pameran kerjaya Brunei 2016 selama 3 hari bermula hari ini. Pameran akan diadakan di Dewan Bridex 1 dan 2 Jerudong dari pukul 9 pagi hingga 6 petang. Pameran kerjaya itu dihasrat mencapai objektif menyelaras proses penyesuaian kerjaya dalam usaha untuk promosi peluang pekerjaan tempatan dalam pelbagai industri melalui Job Center Brunei JCB. Para pencari pekerjaan dan orang ramai adalah dialu-alukan untuk datang ke pameran kerjaya yang akan menyaksikan penyertaan lebih 200 syarikat dan pelbagai sektor peluang pekerjaan. Mereka yang berminat boleh mendaftar terus ke www.jobcenterbrunei.gov.pn. Dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.